Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang kita lalukan tetamu undangan kita yang terhormat, yang berbahagia, Datuk Ustaz Nazim Ilyas, yang juga diraihkan yang berhormat Encik Asmirul Adun Kupang Rotan, Tuan Imam, ahli kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah para guru, ustaz-ustazah, doktor, cikgu-cikgu, seterusnya ibu ayah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudi untuk memandang kita dengan pandangan belas kasihannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan keampunannya kepada kita semua, amin. Ibu ayah, tuan-tuan sekalian, malam ni kita siaran secara langsung daripada Masjid Kupang Rotan, ceramah sempena Isra dan juga Mi'raj, anjuran ahli jawatankuasa Masjid Nurul Ihsan Kupang Rotan, yang mana tajuk pada malam ini yang dipilih iaitulah perjalanan Nabi yang agung, iaitulah yang dinamakan sebagai Isra dan juga Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pohon selasih di tepi perigi indah berseri di waktu pagi, Isra dan Mi'raj mukjizat Nabi. Marilah kita sama hayati. Sebelum kita mulakan forum kita ataupun ceramah kita, tuan-tuan, suka untuk saya nak perkenalkan di panel yang tidak asing lagi bagi kita di Kedah ni khususnya dan di bumi Malaysia ini umumnya. Tuan-tuan sekalian yang berada bersama dengan saya di atas kusyen yang amat empuk ini adalah Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafidh Al-Syafi'i Al-Ash'ari. Beliau ialah pengasas dan pengerusi Pusat Pendidikan Al-Barakah. Datuk Ustaz Kazim ni juga adalah seorang pendakwah selebriti. Dia masuk, dia keluar TV ke apa nama radio. Ustaz Kazim juga seorang TikTok famous. Yang dia keluar ke FYP video Ustaz Kazim. Datuk Ustaz Kazim juga adalah seorang yang berstyle, boleh masuk ke dalam filem. Saya ingat saya last kali filem Datuk ialah Datuk ni masuk dalam filem 18 Puasa, arahan Allahyarham Muhammad Khalid. Yang tu yang saya tahu lah. Mungkin ada lagi projek nanti Datuk berkeluar lah kan. Kita Datuk cerita lah yang tu. Dan Datuk juga seorang yang amat berpengalaman luas dalam bidang dakwah, kira-kira 20 tahun, 30 tahun. Buat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, tajuk malam ini Isra dan juga Mi'raj. Kita mulakan dengan firman Allah, surah Al-Isra ayat yang pertama. Bunyinya begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. biar apa tuan? Maafkan saya. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Isra ayat 1. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ibu ayah sekalian, Datuk, dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkeluar 8 masalah atau 8 perkara daripada ayat ini. Di antaranya ialah sebutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad dengan sebutan abdun. Dalam perjalanan yang agung
Kira-kira bahasa hari ni kita panggil perjalanan yang epik. Allah guna perkataan abdun. Soalan nombor satu kepada yang bahagia Datuk. Kenapa Allah guna perkataan abdun bi'abdihi, dengan hambanya, di dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini? Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, qala Allah Ta'ala, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf selaku moderator, yang Ustaz Usri, Ustaz Muhammad, baik. Terima kasih kepada Tuan pengurusi, Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid yang dihormati, yang berhormat Tuan Asmirul selaku adun Kubaratan, seterusnya pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah gunakan perkataan hambanya. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kita sekarang ni, hamba ni kita pakai ke Ustaz? Bila mai Ramadan. Bila mai Ramadan nak tempah more, nak tempah buka puasa tu, malam ketiga, penaja hamba Allah. Kita pakai ke hamba Allah? Tak pun sedekah kapek. Di belakang sejadah masjid tu, hamba Allah. Wakaf daripada hamba Allah. Pun kita guna juga hamba Allah. Ataupun anak kita balik pada sekolah, dia kata, "Pak oi, no, cikgu minta derma. Nak buat maraton. Nak bagi berapa ringgit? Boh, RM1. Nak tulis nama Pak, hamba Allah." Mai 100 pun nama hamba Allah juga ke apa? Pun nama ayah lah, dolah. Nampak tuan-tuan? Kalau sikit nama Allah, kalau banyak tu pun nama dia, banyak cantik entah. Kita hari ni senang-senang mengaku hamba Allah. Padahal nak mencapai taraf hamba Allah tu cukup susah. Hamba Allah. Apa makna hamba Allah? Wahai Ibrahim, sembelih anak hang. Nabi Ibrahim, dia mimpi. Allah Ta'ala perintah supaya sembelih anak dia Ismail. Dan Nabi Ibrahim buat. Dia tak bincang pula ahli mesyuarat tingkap apa semua, dia tak bincang. Dia kata, "Anak malam Pak mimpi Pak sembelih hang. Apa pendapat hang mak kata, "Buat apa?" Itulah hamba Allah, Ibrahim dan Ismail. Tak bantah. Padahal nak dapat anak tu berpuluh tahun nikah baru dapat anak. Bila dapat anak, Allah Ta'ala kata pada Nabi Ibrahim, "Sembelih anak kamu, wahai Ibrahim." Dia tak letak jawatan sebagai Nabi. Dah lah orang teruk dapat anak. Dapat anak suruh sembelih pula apa? Isteri dia pun tak kata lagu tu. Orang teruk-teruk mengandung senang-senang sembelih. Dia tak kata lagu tu. Nabi Ismail pun tak kata, "Itulah Pak lain kali nak tidur masuk kaki lu. Main mengigang macam-macam, main sembelih orang lah. Pak kita lah kena." Nabi Ismail pun tak kata lagu tu. Itulah tandanya hamba. Hamba maknanya jadi hamba Allah. Allah kata A, Allah kata B, itulah hamba Allah. Noh, wasna'il fulk. Pi buat kapal. Bi'ayunina wa wahyina. Buatlah kapal tu. Kami tengok, kami perhati, pi buat. Buat kapal seorang. Duduk atas bukit, buat kapal seorang. Berapa lama nak siap? Nabi Nuh masa tu umur dekat 100. Dekat 1000 tahun. 900 tahun dah tuan. Tiba-tiba kena pergi buat kapal. Kita ni kalau umur 80. So buat rumah sendiri dengan gaut. Allah, tak tahu nak abang lah. Nak harakat lah. Puasa pun tak larang. Aku tak tahulah nak puasa lagu mana ni. Nak main bulan depan tak tahulah. Aku dah tua dah. Baru nak main puasa. Malam boleh makan. Yang tak boleh makan belah siang. Maklum oi, siang je tak boleh makan. Malam tu bam-bam maghrib terkedarah lah. Tu pun tak tahulah. 6 harakat lah.
Tapi kalau ajak pilihan kahwin, tak apa, larat pula. Dia tapi straight tu, jumpa terus, tak. Pergi perlis. Tuan-tuan, Nabi Nuh umur 4,000 tahun. Ratus tahun dah. Allah kata, pergi buat atas bukit Nuh, buat kapal. Kalau kapal kecil, lagu sampan kita, tak apa. Kapal besar banget, oi. Segala binatang nak naik. 2-3 tingkat punya kapal besar. Nak tahan ombak yang besar tu. Dan Nabi Nuh buat. Dan Nabi Nuh kata, tak apa aku buat ni, aku hamba Allah. Ni dia ni yang katakan hamba Allah. Hamba Allah ni dia tak pernah bantah. Jadi kalau kita ni duk tulis kat belakang sejadah tu, wakaf hamba Allah, tak mana bantah. Mengaku hamba Allah dia 24 jam. Kita ni ustaz, sebagai hamba Allah kita kena puasa lah. Mak ngah tak tahu lah, mak ngah seronok puasa. Kita ni hamba Allah kena puasa lah ustaz. Oi, hamba Allah. Dah Allah perintah suruh puasa, puasa lah. Mak ngah pergi mana-mana pakai tudung. Oi, mak ngah tak pernah buka lah. Mandi pun dengan tudung. Hebat mak ngah. Ni kita hamba Allah ustaz. Apa peraturan Allah boleh lah. Apa Allah kata buat-buatlah, mak ngah setuju. Ni kata suami mak ngah nak menikah leh. Yang tu mak ngah tak setuju lah dia ni haram jadah punya lelaki ni. Tadi kata hamba Allah. Hamba Allah hang setuju semua. Mai lelaki pisiam. Doa asah golok asah parang. Tunggu dia balik hang tengok lagu mana. Tadi mak ngah kata mak ngah setuju dengan semua hukum Tuhan. Pasal apa mai menikah lain tak setuju pula? Dah hak tu mak ngah tak setuju. Maknanya belum hamba Allah. Nak jadi hamba Allah ni kena terima semua. Kena terima semua. Pasal apa Pak Ngah tak pergi masjid? Kasut hilang. Berapa kali hilang? 2. Hak sekatur tu kasut hak mula-mula hilang bata. Lepas tu main rak tak apa. Lepas tu beli baru batu. Hak batu mu hilang lah. Pak Ngah tak main. Pak Ngah tentera. Pak Ngah tak main lah. Lah Pak Ngah tak terima kah? Dah ketentuan kasut hilang. Mainlah semayang. Dah, mereka bukan nak main mayang. Mereka nak balas ke surah. Mereka main balas tu. Pangah tak pergi lah. Pangah cakap tentera. Jumaat pangah tak pergi lah. Oh. Tu main Jumaat dia mana? Di rumah. Tu Pangah hang tanya. Hang tak pergi masjid ke? Pangah tak pergi masjid ke? Jumaat apa? Dia, Tuhan memfaham. Tengok Tuhan pak menakan dia. Maknanya kalau dia tak menerima ketentuan qada dan qadar daripada Allah, belum lagi hamba Allah. Hamba Allah ni dia setuju semua dengan perintah Allah. Yang tu yang kata hamba Allah. Kalau kita ni ada setengah setuju, ada setengah tak setuju. Wah. Satu. Yang kedua. Bila Allah mengiktiraf dia tu hamba. Maknanya hebatlah dia tu. Kita ni kalau Allah Ta'ala iktiraf kita sebagai hamba Allah, alhamdulillah. Dia berbeza dengan hamba di sisi manusia. Abang oi, pergi kedai tak no? Beras habis dah. Balik lagi tukar gas no. Gas habis. Hang ingat aku hamba hang. Nampak? Hang ingat aku hamba hang. Oi, kita kalau sebut hamba ni hena ni. Tetapi kalau kita hamba di sisi Allah, itulah makam tertinggi. Aku nak menjadi ibadur rahman. Di dalam Al-Quran ada syarat-syarat nak jadi ibadur rahman. Hamba kepada Allah yang maha pemurah. Kalau Allah mengiktiraf kita, hebat tuan-tuan. Dia beza tu. Hamba di sisi Allah mulia. Sesungguh-sungguh mulia. Tapi manusia kalau letak hamba ni dipanggil hamba abdi. Yang ketiga, perkataan hamba merujuk perkataan itu kepada nabi-nabi dan para rasul di dalam Quran. Kalau ada ayat berkenaan dengan hamba Allah, maka ayat itu merujuk kepada nabi, merujuk kepada rasul yang diceritakan dalam ayat itu. Dalam surah Al-Isra tadi, Allah Ta'ala cerita Nabi Muhammad itu adalah hambanya. Maka Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad abdihi, hambanya. Dia tak kata subhanallazi asra Muhammad. Dia tak sebut. Dia mengiktiraf maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maknanya Nabi Muhammad itu ialah hamba Allah, diiktiraf sebagai hamba Allah.
Dan yang keempat, tuan-tuan yang saya muliakan, boleh tak kita ni menjadi hamba Allah? Boleh. Wajiblah kita cari jalan macam mana kita ni nak diiktiraf oleh Allah sebagai hamba Allah. Apa jalan dia, Ustaz? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Walaupun benda tu kita rasa, doi sepa. Ada satu bapa, dia mai jumpa saya, dia kata, Ustaz, anak saya perempuan. Soalan, kalau saya tak sunat anak saya, Ustaz kata apa? Saya tak mau sunat anak perempuan saya tu, Ustaz nak kata apa? Nak kata apa? Bukan aku nak hang, aku suka hang. Nak kata apa? Berat nak sunat tu pasal apa? Yang berat nak sunat tu pasal apa? Dan dia tanya pula, orang lelaki-lelaki bersunat ni, mai mana hukum? Saya tanya pasal apa? Abang tanya lagu tu. Dia kata dalam Quran sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya diciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk kejadian. Jadi kalau sebaik-baik bentuk kejadian, waktu lahir tu baik dah. Bentuk dia bagus dah. Mai mana bersunat tu? Maknanya seolah-olah ciptaan Allah tak baik. Kena mai potong pula. Oh, dia kilas aku itu pula. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, tuan-tuan nak kilas apa dia pula? Saya tak kilas, kepak dia macam ni. Itulah, yang tu siapa pun boleh buat. Kita nak kilas dia lagu mana pula. Saya kata dekat dia, hak bersunat tu pun perintah Allah juga. Kalau abang kata sebaik-baik bentuk kejadian tu, maknanya tak boleh ubah. Habis tu yang abang potong kuku saya apa? Kuku ni pun Allah jadikan pula. Tu saya potong. Dia potong duk kerat saya apa? Mai hari Jumaat kerat, mai hari Jumaat kerat. Tu saya kerat. Mau 40 tahun dah tak kerat. Gagal nak makan nasi lagu nak. Nak makan nasi lagu mana? Nak bawa kereta lagu mana? Nak bawa motor lagu mana? Ni mai dengan ceramah ni, semua kuku 4 kaki orang ni. Pakak duk belaga, kuku aku duk bergaduh. Rambut kita ni pun panjang juga. Pasal apa yang abang pergi? Kerat. Kita potong bagi kemas semua. Pasal Nabi suruh kerat. Nabi suruh potong. Misal kita pun Nabi suruh dandan elok-elok semua. Maknanya perintah bersunat tu perintah Nabi. Perintah Nabi bersunat tu pun ada tak dalam Quran? Memang tak ada lah. Tetapi dia ada. Sunnah pada kita tu ada. Ikut millata Ibrahim Hanifah. Kamu ikut apa hak Nabi Ibrahim buat. Dalam Quran sebut, Nabi hak mula-mula bersunat, Nabi Ibrahim. Ada perintah dia bang. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim mula-mula bersunat dulu dengan kapak. Tuan-tuan jangan duk bayang kapak ada tebal pokok kita. Loh, bapak. Bukan lagu tu. Tu belajar elok-elok. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita ni jadi hamba Allah. Maka nak jadi hamba Allah tu apa? Sami'na, kami dengar. Dan kami taat wa ata'na. Surah Al-Isra ayat 60. Salah satu benda nak test sama ada kita ni jadi hamba Allah ataupun tidak, ialah Isra dan Mi'raj. Yang tu yang Allah Ta'ala sebut. Wa ma ja'alna ru'yah. Dan tidaklah kami jadikan allati ru'yah yang kamu nampak dalam mimpi kamu itu melainkan menjadi fitnah, menjadi ujian kepada manusia. Maknanya tuan-tuan, Isra' Mi'raj ni nak uji kita ni jadi hamba ke tidak. Kalau kita hamba Allah, kita percaya sungguh-sungguh peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi kalau kita ni tak jadi hamba Allah, kita duk tikai. Taklah dia naik ke langit tak pakai oksigen. Ingat dia naik Armstrong. Dia tu hamba Allah. Taklah apa. Bukan tak percaya, tapi itulah kan. Dia, iyalah apa? Tak kita nak berjalan jauh pun naik bertabang macam Nabi naik. Iyalah apa? Mana hang belum hamba Allah. Pasal apa hang belum hamba Allah? Jawapan dia pusingan kedua. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih kurang 1 2 3 4 lebih poin yang Datuk bagi kepada kita tentang hamba Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian yang bahagia Datuk,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini menunjukkan bahawa Nabi itu seorang hamba yang kamil. Seperti apa yang disebutkan oleh Datuk tadi, bahawasanya apabila disebutkan tentang abdun ataupun diiktiraf satu orang itu dengan abdun, pastilah orang itu adalah seorang Nabi ataupun Rasul dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu orang Nabi yang lebih daripada makhluk yang lain. Bukan hanya lebih daripada Nabi-Nabi yang lain, bahkan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Buaya sekalian, di dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, Nabi sampai di tempat yang Sayyiduna Jibril tak boleh pergi. Kalau Sayyiduna Jibril pergi, dia akan terbakar. Tapi Nabi, kalau Nabi pergi juga di tempat tu, Nabi akan maju ke depan. Nabi akan boleh pergi. Dalam satu salawat yang dikarang oleh Sayyidina Syekh Salih Al-Ja'fari, salah seorang wali Allah dan ulama besar daripada Al-Azhar Mesir, disebutkan salawat ni panjang, saya ambil yang depan saja. Allahumma salli ala man a'laita lahur rutab. Ya Allah, selawatlah pada Nabi Muhammad yang engkau angkat darjatnya. Wa kashafta lahul hujub, kemudian engkau bukakan hijabnya. Faraqa ila ma lam yarqa ilaihi al-khalilu. Maka dengan angkatnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka Nabi naik ke tempat yang tidak sampai Ibrahim, Khalilullah, Nabi Ibrahim. Wa wasala ila ma lam yasil ilaihi Jibrilu. Dan Nabi SAW sampai di tempat yang Sayyidina Jibril, malaikat Jibril tak sampai. Wa nadhara ma lam yanzurhu al-kalimu. Dan Nabi SAW melihat apa yang Nabi Allah Musa Al-Kalim, Kalimullah Nabi Musa alaihi salam tidak melihat. Maka kita dapat daripada poin nombor 1 atau pusingan yang pertama tadi, bahawa Nabi SAW Nabi sebaik-baik Nabi, Nabi sebaik-baik makhluk. Baik, soalan yang kedua pada yang berbahagia Datuk dan tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak minta daripada Datuk untuk ceritakan satu daripada pengajaran yang mana kita boleh faham atau kita boleh belajar malam ni daripada sekian banyak pengajaran ataupun peristiwa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok macam-macam tuan-tuan. Sebab Isra tu satu, Mi'raj tu dua. Isra kemudian Mi'raj. Nabi tengok macam-macam. Nabi jumpa Nabi ni, Nabi jumpa Nabi ni, Nabi jumpa Nabi ni, Nabi jumpa Ifrit, Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka. Banyak pengajaran dalam tu. Kita minta Datuk sebut satu yang paling penting sekali untuk kita belajar malam ni daripada banyak. Silakan Datuk. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah. Sofa ni sedap sungguh Ustaz. Tapi kalau pendek lagi sedap ni. Dia boleh sandak ni, dia tak boleh sandak untuk lagu tu. Macam tuan-tuan dapat tiang, dapat dinding lega. Kat tengah-tengah tak ada dinding duk tegak lagu tu, mau sikit pinggang. Nah, kalau bagi rendah sikit cantik. Duduk lagu tu. Kalau ikut saya macam ni ya tuan-tuan kan. Tapi kasar sangat. Tak boleh ya. Ada YB segan. Baik, terlalu banyak pengajaran. Tadi semasa habis mayang Isyak tadi, Ustaz Muhammad ya, dia baca doa. Sebelum baca doa dia, Ustaz sebut apa? Doa ni apa nama dia? Udu'uni astajib lakum. Jadi Allah Ta'ala kata, mintalah pada aku akan makbulkan permintaan-permintaan kamu. Dalam ayat itu, Allah Ta'ala sebut, udu'uni, mintalah pada aku. Dalam ayat yang Ustaz baca tadi, subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Maha suci Allah. Dia guna pula perkataan Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dalam ayat lain pula, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam Al-Qadar. Saat Allah Ta'ala kata, kami turunkan hujan, kami turunkan Al-Quran, kami turunkan rezeki, kami turunkan sakinah, kami turunkan rahmah. Allah gunakan perkataan kami. Padahal Allah tu satu. Allah tu Esa, dia guna kami. Sebab tu saya kata tadi, hamba Allah dengan hamba kita tak sama. Bila Allah guna kami,
Dia tak sama kalau kita guna kami. Kami bagi kita, kalau saya berdua. Kami di atas kerusi ni, kami. Ramai-ramai kami. Allah dia guna kami, bukan maknanya Allah tu ramai. Dia nak tunjuk dia gagah. Dia nak tunjuk dia hebat. Dia nak tunjuk dia maha berkuasa. Maka Allah menggunakan perkataan kami. Dan tidaklah kami jadikan. Wama ja'alna. Dan tidaklah kami jadikan. Maknanya benda tu hebat. Maka Allah gunakan perkataan kami. Kami tu menunjukkan Allah tu besar. Allah tu gagah. Bukan kami tu maknanya Allah ada 2, 3. Tidak. Yang kedua, tadi saya sebut. Udu'uni. Mintalah pada aku. Dia tak kata. Mintalah pada kami. Dia tak kata lagu tu. Allah kata pula, mintalah pada aku. Apa makna? Saya ni dekat dengan Ustaz Muhammad ni, tuan-tuan, rapat. Bila rapat, tuan-tuan ni, dah sekolah pun sekali, beranak pun sekali. Masuk tadika apa semua sekali, duk kawan lama dah. Jadi saya tak guna bahasa saya dengan dia. Saya guna bahasa apa? Aku. Ni aku nak abang Zahid. Nampak tak? Saya ni kalau dengan yang berhormat tu, panggil YB lah. Saya jarang jumpa dia, dia pun jarang jumpa saya. Dia panggil saya Ustaz, saya panggil dia YB. Cuba saya tiap-tiap hari jumpa dia. Kawan daripada sekolah. Duk main bola lah benda. Takkan saya panggil dia YB pun. Takkan dia nak panggil saya Datuk pun. Duk sekolah sekali, pergi kantin sekali, apa semua sekali. Hang buat apa lah? Aku lagu ni jadi YB. Hang buat apa pula? Aku ni jadi penceramah. Aku je. Pasal apa? Pasal rapid. Bila rapid, dia guna aku. Tu bahasa Tuhan tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mintalah pada aku. Maknanya Allah rapat dengan kita. Allah tu hampir dengan kita. Jadi jangan takut minta. Mintalah, minta. Allah tu dekat. Dia tak kata, mintalah pada kami. Tak, mintalah pada aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Kalau umat kamu bertanya pada kamu, wahai Muhammad, di manakah aku? Jawab, aku hampir dengan mereka. Dia gunakan perkataan, aku. Maknanya rapat. Apa pengajaran? Ustaz ni, ustaz tanya pengajaran. Ustaz ada cerita aku kami tu pasal apa? Sebab tu kena sabar. Mengaji agama ni kena sabar. Lama satu, sabar satu. Kalau mengaji start, tu belum mengaji lagi. Kalau tak sabar, belum mengaji lagi. Sabar selalu. Baik. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kata, semayang 50 kali. Sehari semalam. Semayang 50 kali sehari semalam. Balik. Mai turun bawah, jumpa Nabi Musa dia tamat. Kalau umat hang buat 50 lorak. Hak aku, hak kuat-kuat, tinggi-tinggi, besar-besar pun tak mampu 50. Mai umat hang ni ke kemetok tak larat. Sakit gout lah. Pasal apa Ustaz duduk gaut je dekat dengan laut? Oh, dia kata duduk sakit gaut nak semayang lagu mana? Minta kurang sikit lah wahai Muhammad. Oi. Nabi ni naik lagi. Turun minta, naik turun minta. Lah jadi 5. Daripada 50 mangah oi. Okey, apa pengajaran dia? Pengajaran dia, kalaulah Nabi tak minta kurang naik turun, agak-agak 50 kali ni, nak semayang sehari semalam, agak-agak dan buat apa? Tak dan buat apa? Siang ikan tak dan. Tengah-tengah duduk siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semayang. Pi balik siang ikan balik, siang-siang 4 ekor. Allah, pakai tak boleh buat apa. Tak? Hak nak menikah pun tak dan. Tak ada beranak siapa. Buka pintu bilik, Allahu Akbar, bang semayang. Bila nak beranak? Tak ada nak beranak apa ni. Maka Allah ni, dia tak nak menyusahkan kita. Dia nak tengok Nabi Muhammad ni sayang tak pada kita. Dan dia tak nak menyusahkan kita. Yuridullahu bikumul yus, wala yuridu bikumul asr. Allah tak nak bagi kita susah. Allah nak bagi kita senang. Dia kata, Ustaz, oi, kalau nak bagi senang, awak dia suruh sembahyang. Kalau dia kata nak senang, tu saya sembahyang langsung. Betul apa beza hang dengan binatang? Kalau hang pun tak mau sembahyang, lembu je lah. Lembu tengok,
Kita tengok lembu, lembu tengok kita. Dua-dua tak sembahyang. Kita serupa. Mesti ada tanda hamba Allah. Itulah nama hamba Allah. Bila sebut hamba Allah, sembahyang. Macam saya, Ustaz. Saya asar buat, maghrib buat, isyak buat, zuhur buat, subuh tak buat, Ustaz. Ada? Jadi macam mana, Ustaz? Subuh tak lepas 4 tu buat lah kan. Kira 4/5, kira kalau sekolah, kira lulus. 4/5, ingat ni sekolah. Dia nak 5/5 baru jadi hamba Allah. Jadi kalau kau hamba Allah, 5. Allah tak nak bagi susah. Allah bagi senang je. 5 je. Tu pun siapa sakit gaut, duduklah. Tak payahlah berdiri. Kaki gaut sak-sak tu. Dia main sembahyang berdiri sebelah saya. Allah. Saya tak khusyuk. Rasa nak tengok muka dia. Sebab bila dia rukuk, Allah. Aduh. Wah. Bila nak turun sujud, Allah. Aduh. Sudah, tuan-tuan. Dia ni pak sepa pula. Duk tahiyat akhir, dia pijak kaki dia sebelah, lagi kuat. Aduh. Saya kata aku siku sekali lagi ni. Habis sembahyang saya tanya, ada abang kenapa? Dia tunjuk kaki dia, gaut. Loh, yang abang sembahyang duduk berdirinya, siapa? Abang sembahyang tak pusing lah. Dia pijak kaki tu, sebab abang sembahyang tepi dinding, tak ada orang sebelah sana. Buatnya abang sembahyang tengah-tengah, orang tu pula gemuk, duduk atas kaki abang. Aduh! Satu masjid batal abang, weh. Hang kalau tak boleh sembahyang, berdiri, duduk, boleh baring. Kalau tak boleh puasa, buka. Pun salah. Kalau tak mampu pergi haji, tu usah pergi haji. Dia keringanan Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang kedua, dia nak tunjuk pada kita Nabi Muhammad tu penyayang. Nama saya ni Kazim. Muhammad Kazim. Orang yang menahan marah. Kalau orang tanya apa makna Kazim? Kazim maknanya orang yang menahan marah di dalam hati. Saya tak marah, saya simpan dalam hati dia. Itulah nama Kazim. Nabi Musa tu Kazim, wa huwa Kazim. Yusuf tu Kazim, Allah Taala sebut. Dia tu adalah Kazim, menahan marah dalam hati. Kisah Nabi Yusuf. Okey, tuan-tuan kalau rajin nak dapat anak lagi, buat nama Kazim. Orang yang menahan marah dalam hati. Saya ni kira lapak sungguh tuan-tuan. Mai-mai sampai hotel tadi. Siap dia kata, Din, jom tepi cari saat ni bawah tu ada kedai cendol apa bawah hotel. Jom lah pergi saat, tengok ada nasi goreng ke apa, kita pergi telan saat lu sebelum pergi ceramah. Masuk dalam kedai 7.50. 8.30 tak sampai. Padahal kami ada dalam kedai tu. Patutlah kursi banyak orang tak ada. Rupanya servis lambat. Pergi kat kaunter depan tanya, bila nak siap kami punya? Oh, tak siap lagi ke? Dia pergi tanya dalam pula. Baru nak buat. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Adakah saya nak marah? Tak. Saya keluar tu dia kata, Encik, boleh bungkus tak? Tak apalah bungkus kat hang. Patut kedai tak ada orang, tuan. Servis lambat. Allahu Akbar. Ada saya nak marah? Tak marah. Pasal apa? Mereka tak buat cendol nasi lemak kat saya apa semua tadi. Di sini bagi 4 botol. Nampak tak? 4 botol tuan-tuan. Tu dia. Allah balas balik. Gaduh 4. Saya pun tanya, siapa nak minum 4 gelas 4 botol kan? Saya sayang pada diri saya. Sayang sungguhlah. Tak nak bagi jatuh. Tak nak bagi sakit. Tak nak bagi apa. Rupa-rupanya Nabi Muhammad, dia sayang pada saya, lebih daripada saya, sayang pada diri saya sendiri. Tuan-tuan sayang pada diri tuan-tuan. Nabi Muhammad sayang pada kita, lebih daripada kita sayang diri kita. Masya Allah. Sebab tu Siti Aisyah, lepas satu hari di rumah dia mai jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, boleh dah doa pada Allah, minta ampunkan dosa-dosa saya. Nabi pun tak ada tangan. Ya Allah, ampunkanlah dosa Siti Aisyah. Yang dulu ke, yang lah ke, hak nak mai. Nabi. Bila Nabi doa Siti Aisyah punya seronok lah tuan-tuan. Sampai Siti Aisyah ni letakkan muka di atas riba Nabi tu. Tak seronok apa. Nabi doa minta ampun.
Kalau tu imam kita doa tak apa lagi, biasa. Ni Nabi doa. Takkan Allah tak mustajabkan? Nabi tanya dekat Siti Aisyah, adakah kamu suka? Kata Siti Aisyah, saya suka ya Rasulullah. Begitulah aku doa kepada umat aku. Tiap-tiap kali aku semayang. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka. Tuan-tuan. Itulah Nabi, dia sayang pada kita. Kalaulah dia tak sayang pada kita, dia tak minta kurang. Aku dah garanti syurga dah. Mampu ikat apa dah. Mayang sudah aku syurga dah. Tapi dah, Nabi nak ajak kita masuk syurga sama-sama. Tu pun kalau kita tak semayang lagi, tak tahulah Nabi dah malu Allah, tolong. Nabi Musa kata, pergi minta korang lagi, mak 5 tu pun berat. Cukuplah. Aku malu lah. Tu tepuk paha. Kalau Nabi nak sedah lagi. Ni masalah tak nak. Yang ketiga, apa pengajaran yang kita nak ambil malam ni? Jangan putus untuk berdoa. Jangan fed up untuk berdoa. Jangan. Sentiasalah berdoa. Allah pasti makbulkan. Cuba tengok Nabi Muhammad naik turun. Allah bagi ke dia. Jadi kalau Allah Ta'ala sebut pada ayat yang Tuan Imam kita sebut tadi, sebelum baca doa lepas sembahyang Isyak tadi, mintalah kepada aku, nescaya aku makbulkan. So, kenapa tak minta? Di antara pengajaran terbesar dalam Isra' dan Mi'raj ialah berdoa. Dan dalam doa tu, siapa pula yang mustajab doa dia? Pertama, da'watul mazlum. Doa orang yang kena zalim. Okey, yang ni akak-akak abang-abang kena ingat. Doa orang yang kena zalim. Apa maksud dia? Ustaz, saya pergi masjid, ada naik gerek, ada kereta mana tu melangak lopak habis besar semua ni. Saya kena zalim ke Ustaz? Dia sengaja ke tak sengaja? Dia memang sengaja dia pederah tu dia gelak. Betul? Saya doa Ustaz. Itu zalim tu. Itu yang kaki semayang. Kalau dia bukan kaki semayang pun, jenis pau punya orang. Kita kata, mak, dia ni kaki pau, mak. Langgar lopak, dia bampu dia. Kita pun saja langgar bagi dia basah. Dia tak semayang punya orang. Dia doa tuan-tuan. Doa dia pun mustajab. Walaupun dia bukan kaki semayang. Sebab dia dizalimi. Maka berhati-hati tuan-tuan. Jangan buat zalim pada orang. Kedua, jangan sempitkan skop hadis ni. Nabi kata, doa orang yang zalim, yang dizalimi, akan dimakbulkan. Jangan hanya zalim pada orang yang langgar lopak tadi. Sempit tu. Ya Allah, kau rosakkanlah kereta dia, ya Allah. Tu sempit. Ya Allah, kau bagi rosak kereta dia tengah-tengah bendang tu, ya Allah. Lepas tu main beruang main. Lah, beruang main mana pula tak? Lah, beruang main lah bendang, tentang kira apa? Sesak ke apa? Itu sempit. Bila tuan-tuan kena zalim, jangan ingat orang yang buat zalim tu. Ingat Allah. Nabi kata, siapa kena zalim, doanya mustajab. Minta. Yalah, minta apa Ustaz? Lah, anak ada berapa? Anak ada 5. Kerja semua dah? Semua menganggur Ustaz. Ya Allah, bagilah pekerjaan yang baik pada anak aku, ya Allah. Aku dizalimi, dilanggar dia lopak air, ya Allah. Mintalah murah rezeki, minta panjang umur, minta mati dalam iman. Minta supaya suami tak pergi siam. Ya Allah. Itulah maksud hadis tu. Ni, hak depan saya ni, berapa ramai kena zalim? Hak hutang tak bayar. Hutang tak bayar. Yang kena tipu kedai. Pergi repair motor. Tang motor dia tipu kita. Kena saja saya tak tahulah. Kasut hilang masjid. Tak tahulah nak abang Ustaz macam mana. Tak usah duk kisah kasut tu. Allah Ta'ala bagi hang dizalimi supaya hang doa pada dia. Doa lah. Berapa ramai tuan-tuan yang kena tipu sini? Kena telefon. Ini panggilan daripada Mahkamah Tinggi Kuantan. Encik ada saman tertunggak ya. Bila masa aku pergi Kuantan?
Tak tahulah dalam rekod nama encik lah, IC semua encik. Encik sabar, bertenang, jangan panik ya. Kita akan selesaikan. Lebuh 20,000 tuan-tuan. Tuan-tuan nak doa apa? Ya Allah, mana dia orang ni kita tak tahu. Tapi tuan-tuan doalah kepada Allah. Ya Allah, aku dizalimi. Kau berikanlah, gantikanlah duit yang hilang tu dengan jalan yang lebih baik. Maka janganlah bersedih kalau tuan-tuan dizalimi. Duk sedih pasal apa? Allah bagi peluang pada kita untuk dapat mustajab. Saya ni tuan-tuan, macam-macam orang buat zalim pada saya. Tak apa, saya gelak. Wartawan tanya, pasal apa Ustaz gelak? Allah nak makbulkan apa yang saya nak minta. Pasal apa saya tak suka pula? Pasal apa yang saya tak suka? Saya suka. Bukan saya minta tuan-tuan, zalimlah saya. Bukan minta tu, bodoh nama dia tuan-tuan. Tapi kalau orang buat naya pada kita, tak usah duk sedih, tak usah duk meraung, tak usah duk kecil hati, jadi macam damak. Damak cerita Seri Mersing tu. Orang duk buat zalim pada dia, sudah. Maafkanlah. Sempena Isra' Mi'raj ni jadilah pemaaf. Ini sampai Pak Malau tu minta maaf. Tak ampun-ampun. Sudahlah damak. Sedangkan Tuhan ampunkan umatnya, hamba-hambanya. Itu antara Tuhan dengan hambanya. Tapi saya dengan Pak Malau tidak. Oh, gak. Sudahlah Mak. Perkara yang lepas, jangan diulang kaji lagi dah Mak. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Oh, kerah hati sungguh tak ni. Jangan jadi macam Kasim Selamat. Hamba dah minta maaf. Hamba Allah tu. Kasim Selamat. Aku mengaku aku mengambil sabariah dari tangan kau. Tapi bukankah aku mengembalikan penglihatan pada kau? Tidakkah itu adil, Kasim Selamat? Ya, adil Tuan Doktor. Yang pergi ambil garpu pencucuk mata tu siapa? Sabarlah. Allah ganti dah combi, sudahlah. Yang kata nak pergi cari sabariah tu siapa? Jadi lepas ni, kalau akak-akak abang-abang dizalimi, ini adalah masa untuk berdoa. Yang kedua, doa yang mustajab tu doa siapa? Doa orang yang musafir. Saya dari Ipoh. Tadi Ustaz Muhammad dia tanya saya, Ustaz 20 ke 30 tahun ceramah. 33 tahun. Dia pun tak beranak. Ustaz lahir tahun 90 apa? 96. Bayangkan. Saya ceramah tahun 90, dia pun tak lahir. Bayar anak saya. 33 tahun saya tak ceramah. Berjalan merata tuan-tuan. Inilah kali pertama Ustaz mai Kubang Rotan. Allahu Akbar. Satu negara pergi dah. Bukan kata negara, tak tahu negara mana saya pergi dah. Pertama kali mai Kubang Rotan. Di Sarawak sebulan sekali. Dulu Singapura sebulan 2 kali. Kubang Rotan 33 tahun sekali. Subhanallah. Masya-Allah. Jauhnya Kubang Rotan. Astaghfirullahalazim. Dekat Sarawak lagi pada Kubang Rotan. Tak pernah faham. Tak faham sudah. Isteri saya tadi kemarin saya ceramah mana lupa dan dia kata abang tak penat. Terus Intan. Abang tak penat ke balik sana pergi sini, balik sana pergi sini. Tuan-tuan tahu tak? Tadi Ustaz Mat dia beritahu saya, Ustaz kita ada peruntukan sampai pukul 11. Tak apa, hang buat pukul 11, pukul 10 aku dah balik. Besok pagi saya ceramah di Kuala Lumpur. Pukul 12 tengah hari. Kemudian balik ke Ipoh. Malam besok ada forum perdana. Habis tu pula, pergi pula Putrajaya. Hari Khamis pukul 10 ada di Putrajaya, Kementerian PAR. Malam tu, batah balik pula. Tempat masjid apa nama sekolah Ustaz Jafri Abu Bakar pula. Balik ke Ipoh pula, terus pergi Melaka pula hari Jumaat. Mana ada di rumah. Sejak bila Ustaz? 33 tahun lepas. Isteri dia kata, abang rehat abang itu orang. Duduk rumah. Saya kata nombor 1, abang boleh rehat. Tapi abang dah niat nak mati dalam dakwah. Mati tengah ceramah ke apa ke. Kalau duduk di rumah tak ikut peluang nak mati tu tak ada. Dulu 2016 saya tengah ceramah kena serangan jantung. 2016 di Kelantan. Saya ingat dalam ambulans tu saya kata aku tak ada lah ni alhamdulillah lah la ilaha illallah. Ngucap tuan. Dalam tu ada nurse seorang, nurse tengok saya tengok dia la ilaha illallah. Tak ada lah.
Pukul 10.30 malam, depa habaq satu Malaysia dah Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal dunia. Viral tuan-tuan, siap gambar masuk ambulans lagi. Kalau ikut Facebook, saya ni zombie. Yang kedua saya kata, mama, ayah ni nak berdoa sebab ayah musafir tiap-tiap hari. Dalam kereta saya tuan-tuan tebal tu, permintaan doa. Yang anak nak periksa, yang anak tak boleh cakap, yang anak kena ni, yang suami kena stroke, isteri lari pada rumah, anak darah ikut pengkit, yang anak jantan dia bertukar jadi perempuan, semuanya dah. Ustaz tolong doa. Saya sampai mana-mana, saya ambil satu kertas, dua kertas, saya baca doa. Baca doa tuan-tuan. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Baca doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta. Minta. Pasal apa? Nabi sebut doa orang musafir mustajab. Yang ketiga, doa mak bapak pada anak-anak dia. Depan saya ni insya-Allah semua ada mak bapak, semua jadi mak bapak, insya-Allah semua ada anak-anak. Jom doa untuk anak. Yang hak ketiga ni Nabi sebut spesifik. Doa mak bapak pada anak-anak. Yang tadi doa mazlum. Dia tak sebut doa orang yang kena zalim pada orang yang buat zalim. Nabi tak sebut. Nabi tak sebut doa orang musafir pergi ceramah. Nabi tak sebut. Dia sebut umum. Siapa yang kena zalim, mustajab. Siapa musafir, mustajab. Tapi untuk mak bapak, dia sebut umum pada anak-anak mereka. Jom tuan-tuan, kita ni ada anak-anak kita. Duk saja-saja, buh teh kepala ni. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Baca doa bagi lembut hati. Cakap yang baik-baik pada anak kita. Sebab doa mak bapak pada anak-anak adalah mustajab. Jadi pengajaran yang saya nak ambil pada Isra' Mi'raj malam ni, jangan sekali-kali fed up untuk berdoa. Nabi naik turun berdoa pada Allah. Minta untuk kita. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan sekalian, doa mazlum, orang dizalimi, doa orang musafir, doa mak bapak kepada seorang anaknya. Datuk sebut pasal solat tadi. Tuan-tuan, bapa saya, ayah saya pernah masuk penjara. Abang saya pernah masuk penjara. Tapi bukan sebab dia buat kesalahan, dia jadi banduan. Dia masuk penjara atau urusan dakwah, dia ceramah lah. Ada satu orang panduan senior, Pak Long, dia tu orang. Pada ketika bapa saya masuk satu penjara yang besar di utara, di Kedah ni, warden ni cerita, panduan ni, Datuk, bahawasanya panduan ni dia masuk 2 kali. Dia masuk 2 kali. Kali pertama dia masuk 20 tahun 20 sebatan. Kali kedua dia masuk 20 tahun 24 sebatan. Tambah sebatan tu. Kenapa? Jadi pegawai kaunseling pun mai tanyalah, Pak Long, siapa ni Pak Long? Siapa ni? Kan? Sampai 2 kali ni kira-kira tu 40 tahun. Habis umur tu dalam penjara saja. Siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Pak Long tu rupa-rupanya tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, bahawasanya Pak Long tu dia masuk ke dalam penjara. Kes nombor 1, pasal apa dia masuk kali pertama tu, dia rogol anak nombor 1 dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kes kali kedua dia masuk pula 20 tahun 24 sebatan, dia rogol anak nombor 2 dia. Warden tanya, siapa ni Pak Long? 2 orang ni rogol. Pak Long tu jawab, tuan, sebelum orang lain pakai, saya pakai dulu tuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 1. Sebelum orang lain pakai, saya pakai dulu tuan. Lepas tu, warden tu tanya perkara-perkara asas. Yang pertama, Pak Long dulu waktu buat hubungan suami isteri dengan isteri Pak Long ada berapa orang anak? Saya ada 4 orang anak. Pak Long ada berapa orang anak? 4 orang. 4 orang tu Pak Long waktu bersama tu, lepas bersama tu Pak Long mandi wajib tak? Tuan, mandi wajib tu apa? Dia tak tahu mandi wajib. Tu orang. Sama. Pak Long, tak apalah. Jadi Pak Long baca Al-Fatihah lah, tengok. Al-Fatihah pandai tak? Dia tanya macam tu. Kemudian, ibu ayah sekalian, Pak Long tu jawab, Al-Fatihah tu apa tuan? Al-Fatihah tak tahu. Alham tahu.
Orang tua. Alhamdulillah. Dia macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia berhenti. Sampai Maliki yaumiddin saja dia berhenti. Tuan-puan sekalian, yang bahagia Datuk, agak dia semayang. Dia tak semayang. Semayang adalah tali ikatan yang utama di antara seorang hamba tu dengan Tuhannya. Baik, ibu ayah sekalian, soalan terakhir pada Datuk. Selepas pagi Isra' dan juga Mi'raj, Nabi SAW cerita ni. Nabi SAW dalam keadaan gelisah. Di sini panjang, saya buat rumusan sikit. Nabi gelisah. Macam mana Nabi nak cerita kepada penduduk Mekah bahawa Nabi SAW dalam perjalanan pergi Palestin apa semua. Kemudian datang Abu Jahal. Abu Jahal pun lah sekali dia tu jadi tukang cerita, dia pula jadi tukang cakap pada Nabi. Dia panggil orang-orang Quraisy mai duduk depan Nabi SAW. Kemudian Nabi cerita. Lepas Nabi cerita apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Lepas daripada tu manusia terbagi pada 3. Kelompok yang pertama, kelompok Abu Jahal. Kelompok Abu Jahal ni dengar Nabi cerita tu, dia tepuk tangan. Sonok. Pasal apa? Untuk mereka menyesatkan lagi manusia. Sonok. Satu. Kelompok nombor 2, kelompok umat Islam yang tertipu dengan dakwah Abu Jahal. Tengok, bukankah aku telah memberitahu kepada kalian bahawasanya Muhammad ni penipu. Mereka tertipu dengan Abu Jahal. Murtad. Daripada orang Islam jadi murtad. Nombor 2. Kelompok nombor 3, kelompok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan orang beriman yang lain yang kuat iman dia. Apa? Muhammad pergi Palestin. Pagi ni ada kat Mekah. Kalau Nabi Muhammad pergi Palestin, kalau hang cerita Nabi Muhammad pergi lebih daripada Palestin lagi, aku akan percaya. Soalan pada yang bahagia Datuk yang terakhir ni. Ibu ayah sekalian, macam mana kita nak hapuskan golongan yang seperti Abu Jahal dan kuncu-kuncunya yang tidak beriman dengan peristiwa Sam'iyat? Isra' Mi'raj ni Sam'iyat yang datang daripada Rasulullah, yang datang dalam Al-Quran. Dan macam mana kita nak kembangkan lagi kelompok yang seperti Sayyidina Abu Bakar dan orang beriman pada tak kala itu. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya muliakan. Soalan yang Ustaz bagi pada saya ni kemah. Kalah soalan forum perdana. Allah Akbar, ni boleh jadi moderator forum ni. Tak pun tazkirah malam Jumaat. Soalan dia bagi pada saya ni mana? Dia habang kat saya kan? Saya pun tak kenal dia. Baru malam ni kenal. Dia main belasah soalan. Saya pun belasah lah jawapan dia jawab apa. Tapi kalau soalan yang baik, jawapan yang baik datangnya daripada soalan yang baik. Jawapan yang baik datangnya daripada soalan yang baik. Sebab tu dulu ada orang tanya saya, Ustaz. Dia kata, Ustaz, air mani tu najis tak? Saya kata, tak najis. Kalau tak najis, Ustaz, boleh tak kita ambil wuduk dengan dia? Saya kata, kumpulkan 2 kolah dulu. Lepas tu baru orang telefon saya. Jadi soalan tak apa cerdik itu, jawapan dia pun tak apa cerdik. Ini soalan kira kemah, tuan-tuan. Macam mana nak hapuskan fahaman, menolak fahaman yang sejenis dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Masalah dia, tuan-tuan, sebab kita ni rasa kita ni hebat. Kenapa iblis tu rosak? Pasal dia rasa dia hebat. Kenapa iblis tu kafir? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara. Sebab dia rasa dia betul, hak lain semua salah. Sebab dia rasa dia paling terror sekali, yang lain tak terror. Maka itulah punca kenapa kita boleh tolak benda-benda yang fakta, yang hujah, baik daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang dia kata pada saya, Ustaz, saya sekarang sambung master daripada ijazah, saya buat master. Saya belajar di universiti ni. Soalan saya, Ustaz, Rasulullah belajar di universiti mana? Oh, dahsyat. Dia kata, Nabi belajar di mana? Saya ada universiti, saya ada ijazah. Nabi ijazah. Maka inilah punca dia mula nak menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia apa? Contohnya Nabi Muhammad tu duduk dalam Gua Hira. Duduk dalam Gua Hira dan dia kata Nabi Muhammad bukan contoh seorang bapa yang baik, suami yang baik sebab meninggalkan isteri dan anak-anak di bawah
dan dia duduk dalam gua. Dia abaikan tanggungjawab. Tuan. Adakah Nabi Muhammad ni contoh? Dahsyat tuan-tuan. Apa nak jadi orang ni? Kita tanya dekat dia, hantar tak sejarah apa benda tentang Rasulullah? Hantar tak? Ada yang kata pula, bagilah, minta nikah lagi seorang. Tak minta izin pada isteri. Macam Muhammad pun tak minta izin juga. Dia kata direct dia panggil Muhammad je tuan-tuan. Dia ingat Muhammad tu sepupu dia. Kurang hajar betul tuan-tuan. Allah Ta'ala dah kata dah, jangan panggil Nabi Muhammad dengan panggilan macam kamu panggil kawan-kawan kamu. Surah An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala sebut tuan. Jangan panggil Nabi macam kita duk panggil kawan-kawan kita. Sebab tu kita sebut Nabi Muhammad. Siap dengan selawat lagi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Muhammad buat itu bukan dia yang saja-saja buat. Atas perintah daripada Allah. Ingat saja-saja Nabi pergi naik gunung tu. Daripada ilham wahyu daripada Allah pergi naik. Sagi aku nak turunkan wahyu. Kalau setiap perintah Allah kamu kata tak adil, susah. Kalau setiap perintah Allah kamu kata tak adil, bila Allah kata, pergi naik atas gunung tu, sekali lagi aku nak turun, pergi naik. Waktu tu dah Allah dah pelihara dah Nabi Muhammad. Dia takkan buat zalim, dia takkan menzalimi. Sehinggalah dia dapat wahyu. Yang kedua, yang Nabi Muhammad naik atas gua tu, Siti Khadijah tu bukan apa-apa kedana. Tuan-tuan jangan faham Siti Khadijah ni apa-apa kedana, Nabi Muhammad tu apa-apa kedana. Tak makan, tak ada apa. Dia ada pembantu. Siti Khadijah ni orang kaya. Dia bukan miskin. Takkan Nabi Muhammad nak tinggalkan anak-anak dia dalam keadaan lapang. Siti Khadijah dalam keadaan kebulung. Dia kaya. 3. Anak-anak Nabi besar lah. Kena faham tu. 15 tahun dah menikah, anak-anak besar dah tahu, bukannya umur sehari. Tapi tak faham. Dan Siti Khadijah pun kata naik lah. Dengan sebab pengorbanan Siti Khadijah tu, akhirnya Al-Quran turun. Kalaulah Siti Khadijah buat perangai. Tu memang benar lah. Pergi gua tak. Gua siapa rumah tu ada. Nampak tak? Agak-agak macam mana tuan-tuan. Tapi Siti Khadijah dia baik. Itulah dia. Dan bila Nabi dapat wahyu, malaikat Jibril mai peluk dia. Balik menggigil. Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudathir. Menggigil dia, selimut, sejuk. Tak ada pula Siti Khadijah kata, rumah tu ada elok-elok, gatal tidur dalam gua. Kalau siapa main peluk, menyusah kita pula. Dia tak kata lagu tu. Ni, bentuk dia. Bila kita menganggap kita lebih pandai daripada Rasulullah, itulah jadi penyakit dah. 2. Bila kita menganggap bahawa kita ni lebih bijak daripada Allah, lagi besar daripada Allah. Sebab itu kalimah yang mula-mula kita dengar, Allahu Akbar. Kalimah yang pertama kita bila dipanggil suruh sembahyang, Allahu Akbar. Saat lagi kita nak sembahyang subuh, Allahu Akbar. Mai zuhur, Allahu Akbar. Angkat takbir je, Allah Maha Besar. Banyak benda boleh angkat takbir. Macam ni pun boleh. Boleh. Macam ni pun boleh. Pak siapa macam ni? Ini namanya bentuk penyerahan kepada Allah. Allah Maha Besar. Serah diri pada Allah macam tu. Tuan-tuan, kalau polis kata, jangan bergerak, angkat tangan. Nampak? Tak melawan lah, angkat tangan, duduk diam. Sebab tu saya tak apa gemar bila tuan-tuan angkat takbiratul ihram tu, macam-macam bentuk. Allah. Serah diri lagu mana? Mana ada orang serah diri macam tu? Cuba tuan-tuan, polis tahan. Angkat tangan. Jangan bergerak, angkat tangan. Polis nak buat apa tuan? Ni aku nak tembak tak tembak tuan ni. Dia pun nak takut. Ni kadang-kadang kita angkat takbiratul ihram tu, tangan hampir tampak orang sebelah. Allah. Kita duduk sebelah dia, sampai kita pun kata tak apa-apa. Nampak. Aku lambat sikit, tak apa.
Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bila kita ingat, kita ni maha kecil, Allah Maha Besar, apa benda yang susah pada kita nak percaya kalau Allah Ta'ala buat kehebatan yang sangat hebat pada Nabi Muhammad? Dia Maha Besar. Kita ni maha hina. Tadi Ustaz cerita pasal pak dia ni. Haduk rogol anak. Tuan-tuan. Okay, manusia ni asal daripada apa? Min nutfatin amsyajin nabtalih. Faja'alnahu sami'an basira. Manusia ni jadi daripada air benih. Air benih. Bahasa kita orang Kedah ni air mani. Nak sebut ayat mani pun tuan-tuan tak mau. Cuba habis sebut air mani kat Mangah Hatan ni, geli Ustaz. Apa? Di Mangah. Yang tu lah asal kita. Geli nak sebut. Nak pegang menggeli. Tambah nak jual. Tuan-tuan tengok ayat balang belakang melambok. Tengok orang duk berniaga. Air Melo ada, Bandung ada, apa sirat limau semua ada. Ada jual air mani. Satu balang. Tak luar pun tuan. Siap kempen. Air mani. Air mani. Tobat lahum tak ada siapa beli. Yang tobat lahum tak ada siapa beli tu asal kita. Belaga. Asal itulah kita. Belaga. Sebab tu kita tak boleh sombong. Sebab tu kita tak boleh belagak. Kita daripada air tu, orang pun tak mau. Tiba-tiba Allah jadikan kita, Allah angkat darjat kita. Satu. Daripada benda tu, hebatnya Allah. Allahu Akbar, maha besarnya Allah. Daripada air, boleh jadi orang. Allah, hebatnya. Daripada air, tuan-tuan, Allah boleh jadi otak, boleh buat mata, boleh buat hidung, buat telinga, buat gigi, buat jantung, buat darah. Daripada ayak boleh buat suara. Hebatnya Tuhan. Daripada ayak boleh jadi suara dan suara kita tak sama. Ni hak dalam masjid tu, hak di atas, hak di bawah, hak di luar. Buka lah suara, tak sama. Ustaz Muhammad suara lain. Saya suara lain. Macam mana Allah boleh buat? Inilah nama dia Allahu Akbar. Hang duk tengok Isra' Mi'raj jauh lagi, tapi hang tengok hang dulu. Cap jari tak sama. Okey. Gigi tak sama. DNA tak sama. Tapi darah sama. Abang darah apa? O. Abang darah O. Boleh derma darah. Tu sakit di dalam wad tu dia perlukan darah jenis O. Abang darah jenis apa? B+. Ada ke B+? Saya B2. B-food. B-food masuk dalam jarang tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, gigi tak sama, DNA tak sama, tapi darah Allah jadikan boleh tolong-menolong. Boleh share darah, kongsi darah, derma darah. Bukan setakat boleh darah share, jantung saya ni pun boleh bagi kat ustaz. Boleh tolong pula. Saya accident, orang ambil jantung saya, bagi kat jantung ustaz, penunggu, derma organ. Ada sekarang tak? Kawan saya accident mati, dia derma tulang sebelum dia meninggal. Dia isi borang, derma tulang dia. Orang ambil tulang dia, ganti pada orang yang penyakit kanser tulang. Dapat tulang dia. Boleh pakai pula. Buah pinggang, boleh pakai pula. Maha suci Tuhan. Dia boleh tolong kita sampai tahap macam itu. Sebab tu tuan-tuan, dengan susah hati, masuk je, pergi derma mana-mana. Besok kalau ada orang bagi derma mata ke apa kan, insya-Allah boleh pakai. Yang tak ada derma hak tu. Sebab tu abang-abang sini hak mana lembut-lembut sini, tu usah duk buang. Tak lagi duk lembut, teringin nak buang pula. Saya nak jadi perempuan. Sudah. Dia pergi potong dia pula tuan-tuan, potong-potong 2 minggu menyesal. Nak kencing sakit, nak apa pun sakit, tidur salah, semua salah, baru. Sebab tu fikir tu. Buah pinggang, orang boleh derma. Jantung, orang boleh derma. Mata ni kalau rosak, tuan-tuan pergi Singapura. Ada satu doktor, dia bagus ubat. Nama dia Dr. Ismadi. Memang. Elok, dia buat ustaz, elok ustaz. Dr. Ismadi ni. Mata celik terang.
Nak faham? Tak faham sudah. Tapi kalau abang dah buang benda tu, siapa nak derma bang? Ni yang saya cakap kat situ pondan tu. Abang pergi buang benda tu, abang fikir abang, kalau abang nak pakai balik, siapa nak derma? Main jumpa Tok Imam derma kat saya. Tok Imam kata, aku pun nak pakai. Tuan-tuan yang saya muliakan, jangan hang kata Isra' Mi'raj tu, tengok hang dulu. Daripada setitis air boleh jadi orang. Berbilion manusia. Tak sama pun. Hang tak heran yang tu? Pasal apa yang heran Nabi Muhammad naik ke langit? Allah yang buat semuanya. Tak ada apa yang mustahil pada Tuhan. Kita ni tuan-tuan, kalau sama pun tak sama betul. Suara tadi saya kata ada. Suara kita kalau sama dengan orang lain, tak sama 100%. Bolehlah ambil tapak tangan duk cakap. Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Bolehlah. Tapi tak sama betul. Dia tak apa nak sama betul, tuan. Azura, ada sinar di matamu. Sikit-sikit bolehlah. Kita terhad. Apa yang pelik? Saya ni main pada Ipoh. Saya naik kereta vampire. Okey, warna hitam. Adalah seekor semut. Naik lagu mana tu, dia masuk sekali. Duduk dekat dashboard meter, depan-depan cermin. Semut seekor. Mai daripada petang ni, mai daripada Ipoh. Mai ke Barotan, sekali balik. Saya turun rumah, semut tu pun turun sekali. Masuk sarang. Isteri semut tanya, pergi mana? Malam balik. Pergi Kubang Rotan. Merapu orang tua ni apa? Kubang Rotan mana? Kedah start tu. Bila pergi? Petang tadi. Lepas balik? Lah, baru balik ni. Merapu orang tua ni. Kita daripada kesudah tak nak pergi sana lah. Bukan aku berjalan, aku dibawa. Aku dibawa berjalan, naik vampire. Oh, laju. Sedah dia pulas tu, tekan minyak tu, bong, kata, bunyi tu. Sejuk mata memandang. Memang sejauh lah hang semut. Sekali kereta pergi, hang semut. Hang kecil. Kalau betul lah abang pergi ke Kubang Rotan, abang jumpa apa? Mula-mula jumpa Lo Pongsu tu, berhenti makan laksa lo situ. Kena laksa apa semua. Aku tengok tuan kau makan laksa tu masuk Pulau Pinang, jalan jam lah. Mereka balik kerja apa semua. Ni jam lah. Lepas tu lepas gurun tu tak jam dah, perterang lah kata. Lepas tu masuk Alustak jumpa. Oh, jumpa menara Alustak lah apa semua ni. Lepas tu balik lah ni. Mustahil apa pada semut kalau dia dibawa berjalan? Mustahil apa Nabi Muhammad naik ke langit kalau dia dibawa berjalan? Bukan dia terbang berjalan. Dia dibawa. Mustahil apa bendanya, susah tang mananya. Tapi Ustaz, Nabi Muhammad tak pakai oksigen. Kalaulah Nabi Muhammad tu pakai oksigen, di mana hebatnya Allah Ta'ala? Di mana hebatnya Nabi Muhammad sebagai tetamu Allah? Saya ni tetamu tuan-tuan. Sebab tu dapat sofa ni walaupun panjang belakang. Tuan. Sebab saya ni tetamu, tuan-tuan duduklah cokong di bawah. Mana boleh tetamu dengan yang sama duduk di bawah? Saya ni tetamu, sebab tu dapat mikrofon, botol air 4. Nabi Muhammad tu tetamu. Kalau dia kena pakai kasawan, baju Neil Armstrong, apa sejadah, apa benda. Apa taraf Nabi Muhammad dengan angkasawan? Tu nama dia sawan, tuan-tuan. Jadi Nabi Muhammad dia dengan penuh kemuliaan. Dan Nabi Muhammad tak pernah berbohong. Nabi tidak pernah berbohong. Tak, saya takkan percaya selagi mana saya tak pergi tengok. Memadailah Nabi seorang yang pergi dan dia balik, dia menghabaq dekat kita. Apa yang Nabi Muhammad tengok tu, dia tak pernah sorok pada kita. Apa yang Nabi Muhammad habaq pada kita, dia tak pernah tokok tambah, dia tak pernah bohong pada kita.
Maka macam mana Nabi tengok, macam itulah rupanya kita tengok. Maka jadilah hamba Allah, percaya dengan apa yang Nabi cakap, memadailah kita menjadi hamba Allah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu mantap sekali penerangan tuan-tuan ya. Sayangnya kita dah sampai di penghujung dah 10.30 dah. Datuk pun ada hajat yang lain. Baik, ibu ayah sekalian, kita nak kena jadi hamba Allah yang mana dia angkat takbir 5 kali satu hari paling minimum. Pada tak kala mengangkat takbirnya itu, dia menyerahkan dirinya secara fizikalnya pada Allah, dan sepatutnya dalam hatinya juga dia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jadi macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jangan jadi Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia ni adalah satu orang yang disebut sebagai Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat ni, Abu Jahal. Abu Jahal mati pada tak kala peperangan Badar. Abu Jahal ni tuan-tuan, umur dia 54 tahun waktu dia mati. Umur Nabi pada tahun yang dia mati itu, umur Nabi 55 tahun. Dia lebih kurang umur dia dengan Nabi SAW. Pada waktu dia mati tuan-tuan, dia mati dalam keadaan hina. Sebab dia tak percaya dekat Nabi. Bukan hanya dia tak percaya dekat Nabi, dia lawan pula Nabi SAW ke atas. Fizikalnya, mentalnya, Facebook, Instagram, TikTok, semua dia buat untuk dia lawan Nabi SAW. Waktu dia mati, Nabi cakap dengan dia. Lepas dia mati dah, Nabi cakap dengan dia. Nabi kata kepada Abu Jahal, Nabi sebut beberapa nama tuan-tuan yang dilempar mereka itu dalam lubang, orang-orang kafir yang mati pada peperangan Badar. Nabi kata, lah ni hampa jumpa tak? Lah ni hampa percaya tak? Adakah kalian mempercayai apa yang telah Tuhan janjikan kepada kalian sekarang? Daripada azabnya, daripada penyesalannya, daripada api nerakanya, daripada seksanya. Sekarang hampa percaya tak? Kata Nabi SAW, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Kerana sekarang ni aku telah mendapati apa yang Tuhan janjikan padaku itu semuanya benar. Islam tidak akan jatuh, Islam tidak akan kalah, Islam akan menang dulu, kini, selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan ceramah Isra Mi'raj yang dianjurkan oleh ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Ihsan Kubang Rotan dengan tetamu jemputan kita yang istimewa, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, mudah-mudahan kita malam ni menambah iman kita pada Allah, menambah cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau tuan-tuan banyak lagi sumbang, insya-Allah kita akan buat program macam ni lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan serahkan majlis ini kepada tuan pengurusi majlis.